Allah, pada malam ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-15 dalam kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak mencermin, iaitu tajuknya tentang prihatin, concern, prihatin. Seperti mana yang dinyatakan dalam matan hadis ini, haddatsana Musaddadun qala حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Boleh hafal mata hadis ni, pendek tuan-tuan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaihi. 9 patah perkataan je. Boleh hafal. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya daripada Syu'bah, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Husain al-Muallim berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang daripada kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehinggalah dia ni mencintai, mengasihi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai, mengasihi dirinya sendiri. Mencintai untuk dirinya sendiri. Dia kasihkan saudaranya itu seperti mana dia sayangkan diri dia. Muttafaqun alaih. Hadis daripada Bukhari dan juga Muslim. Dalam Sahih Bukhari hadis yang ke-12 dan juga dalam Sahih Muslim hadis yang ke-45. Pengenalannya tentang tajuk kita pada malam ini, iaitu tentang prihatin. Islam adalah agama prihatin, dan prihatin dari sudut Islam adalah satu aspek yang amat dititik beratkan dan perlu dihayati setiap insan. Sikap prihatin dalam Islam bukan setakat mewujudkan nilai keprihatinan dalam diri manusia sesama manusia, malah lebih daripada itu, sehingga kan termasuk prihatin kepada alam sejagat dan haiwan yang tidak digunakan akal fikiran. Prihatin ini ialah kita cakna, alert dengan persekitaran. Kalau kita dengar saudara kita sakit tu, kita dengar kan, makanya kalau kita seorang yang prihatin, kita akan ikuti perkembangan dia. Minggu lepas macam mana saya dengar kata dia sakit, minggu lepas saya pergi ziarah dia, tengok dia tak boleh ni lagi, tak boleh bergerak lagi kan. Datang dengar lagi yang terkini, siapa lagi yang diarah dekat hospital hari tu, tanya tak? Siapa? Ni macam mana Ji? Tu pergi tengok hospital, dia dah boleh gerak-gerak sikit lah, alhamdulillah kan. Dia tengok, ikuti perkembangan kan? Sebab apa? Dia prihatin lah kan. Jadi prihatin dari segi bahasanya mengambil berat, ambil perhatian terhadap sesuatu perkara, memberikan perhatian atau minat ataupun layanan yang istimewa kepada atau terhadap sesuatu atau seseorang. Perhatian dari istilahnya pula iaitu prihatin ataupun mengambil berat hal ehwal sesama insan yang dizahirkan melalui kasih sayang, saling ambil berat, sentiasa inginkan orang lain mendapat kebaikan. Kita nak, kalau kita dapat nikmat tersebut, kita juga nak orang lain juga dapat macam kita. Kalau tak dapat pun kita usahakan, ataupun kita bagi jalan pada dia. Ambil contoh kan, kalau di Jepun
Ya, petani-petani ni yang mana mereka ni ada kebun jagung lah, kan, kebun jagung yang grade A, yang kualiti baik punya tu. Makanya di kebun tu memang ada tanah yang bagus dia. Tetapi kan di kebun dia tengah-tengah ada lagi kebun-kebun orang lain. Dia akan bagi benih kebun dia yang bagus tadi pada jiran-jiran sebelah. Supaya jiran sebelah juga tanam jagung macam tu juga. Supaya apa? Supaya jagung dia ni dapat berada persekitaran yang baik, suasana yang baik. Kan? Dia nak dia jagung sebelah pun sama juga. Jangan tanam grade rendah pada dia lagi, supaya kita sama-sama dapat. Dan dalam cara tak langsung dia punya jagung pun terjagalah, kan? Jadi maksud prihatin ini ialah itulah, kalau kita dapat satu nikmat kebaikan, kita nak juga. Nikmat kebaikan apa yang paling penting tuan? Iman lah. Nikmat yang paling besar ni dapat datang rumah Allah, kan? Kita fikir macam mana cari, nak tarik lagi ramai lagi datang rumah Allah SWT ni. Kita fikir balik, macam mana aku boleh mula-mula datang sini ya? Ya, apa yang menyebabkan aku tergerak untuk datang ke surau, aku tergerak untuk datang dengan kuliah? Dulu tak ada pun, kan? Jadi macam mana boleh hati check balik. Oh, mungkin dengan sebab-sebabnya ni tak. Maka kita pun nak tarik sambil mungkin benda-benda baik ni, kan? Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis, Allah SWT bukan sahaja memerintahkan kita supaya prihatin terhadap diri sendiri dalam memelihara diri daripada api neraka, tetapi juga terhadap ahli keluarga kita melalui firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, peliharalah dirimu, jaga dirimu, wa ahlikum, qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan juga ahli keluargamu daripada neraka, nara. Jadi Allah Ta'ala bukan suruh saja kita seorang je untuk syurga. Allah Ta'ala nak kita dan keluarga kita juga masuk ke syurga, bukan kita seorang saja. Jadinya sebab tu Allah Ta'ala perintahkan, kalau engkau dapat buat kebaikan, pastikan keluarga engkau juga dapat melakukan kebaikan. Kalau engkau dapat jaga solat fardu 5 waktu, pastikan ahli keluarga engkau juga dapat solat fardu 5 waktu. Solat on time, tak lewat sangat, kan? Kita tak biasakan begitu. Jaga solat on time ni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan. Ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ma ba'd, iaitu yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian baginda Nabi SAW menganyam jari jemarinya. Nah, sebab masukkan jari tunjuk kekuatan Islam macam ni, kan? Satu padu tu. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangannya, sikap prihatin terhadap orang lain turut dikaitkan dengan iman. Jadi dalam hadis ni sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, la yu'minu, bukanlah bermakna kawan ni jatuh kafir terus. La yu'minu di sini dibincangkan ia tentang iman kita masih belum sempurna lah. Kalau tak ada sebab prihatin tu, bukan hilang iman tu, bukan jadi kafir tak. Tapi maksudnya kita punya kesempurnaan iman tu dia tak berapa nak komplit lah, tak syumul lagi lah, tak sempurna lagi. Jadi sikap perhatian terhadap orang lain turut dikaitkan dengan iman. Ia bukan sekadar berlegar dalam topik perbincangan berkaitan akhlak, tetapi dikaitkan dengan iman yang termasuk dalam perkara akidah. Kan? Iman itu sudah berakidah ni. Rasulullah SAW membuktikan kepentingan sikap prihatin terhadap orang lain sebagai salah satu cabang iman. Lihat orang sekeliling kita. Mungkin ada jiran menghadapi kesulitan, maka kita boleh bertanya khabar keadaannya. Macam sebut tadi lah, contoh saya bagi tak. Jiran kita masuk ke hospital ni, maka kita ikuti perkembangan dia. Ya, tu simpati tak. Empathy tu, ya, kita tengok lagi apa benda yang kurang.
Ya, kalau ada keperluan yang boleh kita bantu, kan? Pada zaman pandemik ni macam itulah. Bukan sekadar kita ambil tahu perkembangan, kita tengok lagi. Kan? Gula, beras, barang-barang keperluan asas ni ada tak ada? Kan? Ada ketikanya kita bertemu orang meminta sedekah, jadi hulurkan sesuatu mengikut kemampuan diri. Ya, ikut kepada kemampuan. Terutama kalau orang yang minta itu daripada kalangan orang-orang OKU lah. Orang kelainan upaya ni kan. Yang tak cukup jari, tak cukup kaki semua lah. Ya. Paling kurang doakan kebaikan kepadanya dan jangan pula menghinanya. Nak bagi-bagi, tak nak bagi duk diam-diam sudahlah. Ya. Tak perlu kita nak menghina dia pun. Anak yatim juga tidak boleh dipinggirkan. Bagi golongan yang berkemampuan, anjurkan program bermanfaat untuk golongan itu bagi mengembirakan hati mereka. Ya, terutama yang kecil-kecil lagi dah kehilangan mak ayah ni kan. Makanya bantu. Sebab Rasulullah menganjurkan kita melakukan buat kebaik pada anak-anak yatim ni. Jadi anak yatim ni dia tak kira lah B40 ke M40 ke T20 bukan yang tu. Anak yatim ini ialah anak-anak yang bawah umur yang kehilangan ibu dan ayah dia. Bukan nama dia bin yatim kan. Kau anak yatim, nama anak yatim pun kan ayah nama yatim. Tak ada kena-mengena pun. Ya. Ketika menggunakan tandas awam misalnya, jaga kebersihan kerana tempat itu akan turut digunakan oleh orang lain. Sama juga tandas-tandas awam ni. Tanda surah pun khususnya sama je, bukan tunggu R&R. Ya. Pastikan kebersihan. Kalau kita guna tu bersih, ditakdirkan kita masuk tak bersih, kita bersihkan. Tak ada masalah. Kan? Sebab apa? Itu nak mendidik jiwa kita. Nak mendidik jiwa kita. Nak mendidik hati kita, buang sebab ego tu. Ya. Nak tundukkan hati kita yang belagak ni, sombong ni kan. Cara mendidik jiwa. Antaranya itu. Ya, begitu juga ketika berada di restoran, jangan merokok kerana ia mengganggu orang lain yang sedang makan. Ya, apatah lagi jika ada kanak-kanak ataupun bayi. Prihatin sikit ni, kata prihatin tadi. Jangan fikir diri kita, saya tak boleh lah. Saya lepas makan benda-benda pedas ni, nak kena tarik sepam dua kan. Memang kena macam tu lah. Tak ada masalah lah. Kau pergi cari belakang-belakang bangunan mana pun. Pergi duduk dalam longkang ke mana, tak kisah. Yang penting jangan bagi kena benda ni. Sebab apa? Asap rokok tu dah racun. Ya. Kalau asap kilang pun kita duduk larikan diri dan ini pula asap rokok dekat ni. Jadi kata tu risiko. Ya. Orang yang merokok tu mungkin dia kurang. Orang yang bagi hidu asap dia ni. Ni bukan rokok daun. Kalau rokok daun tak ada hal tuan. Orang tua-tua dulu tak. Gulung-gulung. Rokok gulung kan. Dah tak ada. Tak ada apa-apa pun, dia tembakau je. Tapi hari ini bukan tembakau lagi, dia macam-macam benda dia masuk dalam tu. Ya. Sebab tu kenapa ada orang dia rokok murah tak apa nak mahu dia. Kalau rokok mahal okey sekena. Sebab apa? Kalau bukan kandungan nikotin dan juga dalam rokok tu sendiri. Ya. Kalau standard rokok tembakau okey normal je. Tapi sebab ada barang yang dia masuk dalam tu, menyebabkan ada ketagihan. Menyebabkan boleh menjadi racun rokok tu kan. Dia bukan kita risau dulu, orang tua-tua dulu betul lah kan. Dekat surau pun ada siap bekas rokok daun lagi. Kan? Dulu kan kuliah jarang-jarang. Jadi sementara nak menunggu isyak tu duduk dekat Serangbi surau tu. Duduklah ramai-ramai, duduk sila tak. Ambil pinang, ambil kapur tak. Ambil gobek tak, orang gobek tu kan. Tak tahu sini panggil apa. Saya belah utara tu panggil gobek tak. Gobek lah. Ya, masukkan pinang dalam tu dulu kan. Dulu ni cerita tak. Waktu ada rokok daun. Ya, kena sepam dua nak tunggu isyak ni. Hari ni bukan macam tu lagi dah. Ya, dah berubah. Ya, lagi simple pakai vape pula. Bawa dalam poket je kan. Ini semua barang-barang benda nak musnah diri ni. Ya. Selain itu, ketika berada di masjid dan surau, jangan membazir air dan elektrik kerana setiap kosnya ditampung orang ramai. Sebab tu lah kalau kita singgah mana-mana tempat pun, kalau kita ada hajat pun kan, masuklah RM1 2 dalam tabung tu lah. Paling kurang membantu tak. Dapat pada siapa? Pada orang Islam juga dapat manfaat. Sebagai pemandu kenderaan yang prihatin, kita dilarang untuk makan dan minum, merokok, membuang sampah
keluar daripada tingkap kenderaan dan menggunakan timbul bimbit untuk selfie atau wifi semasa memandu kerana ia adalah berbahaya dan boleh menyebabkan kita hilang kawalan ketika memandu dan boleh membawa kecelakaan kepada diri dan orang lain. Ini kalau jenis macam tu. Tapi ini driver pula yang jenis duduk lorong nombor 3 ni bawa 60, bawa 50 pun jam juga macam ni. Kan? Kadang saya geram ke kita mari macam mari sini lah, tu yang lambat selalu tu. Kita keluar dah okey dah. Mari atas jalan ni dekat Sungai Tuang kan, lalu nak pergi Pelang Balak. Yang depan kata geram dengan kau bawa 40 je. Ya Allah, aku belakang dia nak pergi ni kan. Orang dah azan, dah buka radio, dah azan lah ni yang dekat dalam radio kan. Bukan ada kereta pun depan dia tu. Tapi kenapa tuan? Pada dia, lantak korang lah, semua suruh belakang aku kan. Kalau dia seorang yang prihatin, dia bawa slow, dia akan berat sebelah kiri sikit, supaya orang belakang boleh potong. Tapi jadi pentingkan diri, lantak korang lah, sebab suruh duduk belakang aku kan, dia main. Tu jangan, sikap macam ni lah. Kita lepaskan diri kita ya kan. Dia tak kan kita pula ada emergency, so macam mana. Sama juga atas highway pun. Kena faham, lorong pertama kelajuan dia berapa, lorong kedua kelajuan dia berapa, lorong yang ketiga kelajuan dia berapa. Itu kau tanggunglah sendiri, kena saman laju lah. Itu kau tanggunglah. Memang lorong laju tu. Ya, jadi kena faham lah. Lorong ketiga bawa 60 tak jadi. Memang kena high beam je lah tak. Tapi itu kata prihatin. Dan semua tempat. Nah, dulu masyarakat dulu dia prihatin. Dia tahu kalau dia lalu kawasan masjid, kawasan surau, tak ada nak hon-hon kereta ni. Hari ni orang dah hilang dah. Kata TV kena main balik lah peranan. Tapi tak TV pun TikTok lah ni. Kan? Nak TV orang tak tengok sangat. Orang tengok Netflix kan. Jadi kena ni balik. Bila lalu kawasan sekolah, bukan boleh suka-suka nak hon. Yang best lagi tu dalam kawasan sekolah, siap tekan lagi 70-80. Ya. Sedangkan dah tulis dah dekat signboard 30 je boleh bawa. Lepas tu pula bila kita bawa slow kena marah pula tu. Kan? Cuba bawa slow sangat. Ni. Ya. Sebab tu kalau tak tahu kalau Malaysia tak tahulah. Tapi kalau di Jerman bila test memandu tu, kita punya tester duduk sebelah tu dia akan tengok. Kan? Lalu kawasan sekolah, lalu kawasan masjid, kawasan-kawasan ibadat, berapa kau bawa laju. Kan? Walaupun tak ada kenderaan. Kan? Kalau ketekan lebih 50 fail lah. Kan? Dia diam, dia tengok. Ya, bawa apa? Bawa 40. Cerita 30 je. Saya buat 30 kau boleh lah kena. Kan? Sebab apa nak didik diri kita tu. Pengajaran hadis ini, ketika menjelaskan hadis di atas, para ulama menekankan pada beberapa perkara seperti berikut. Yang pertamanya dalam matan hadis sebut la yu'minu, ungkapan tidak beriman. Bukan bererti menjadikan pelakunya menjadi kafir. Sebut tadilah kafir i'tiqadi, bukan. Kalau seorang tu memang dalam diri dia tak ada prihatin langsung macam tadilah. Bawa kenderaan tadi dia ikut suka dia. Kalau dia nak membuang dalam tandas dia buang, dia tinggal macam tu je tak. Tak ada langsung prihatin. Ya? Tidaklah mengungkap menjadikan dia itu kafir. Ungkapan tidak beriman maksudnya tidak memiliki iman yang sempurna. Ya, tidak memiliki iman yang sempurna. Maksudnya dia ni, maksudnya kau ni betul-betul belum beriman, tak padu lagi lah. Ya. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lah, berdasarkan beberapa petunjuk dari riwayat yang lain. Yang keduanya, yuhibbu li akhihi ataupun yuhibba li akhihi, ungkapan mencintai saudara. Maksudnya dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, bukan menyetujui semua tindakannya meskipun dalam perkara keburukan. Kita ni kasih pada saudara kita, kita berkawan, kita bersahabat. Kawan yang sahabat yang baik ialah bila mana kawannya itu melakukan kesilapan, kesalahan, dia akan bagi teguran. Ya. Ataupun kawan yang baik ialah bila mana kawannya itu sahabat yang dalam kesusahan, dia akan berada bersama. Tapi bila kawan dia senang, dia akan tarik diri. Ini susah jumpa orang macam ni. Waktu kawan dia susah, dia sama-sama tolong. Bila time kawan dia berjaya, kawan dia senang, dia undur diri. Aku tak nak dia. Time itu kita akan tengok banyak langau-langau dan lalat-lalat akan menghurung orang macam ni. Kan? Kalau dia orang yang kawan yang senang tadi, dia ingat pada kawan dia tolong dia tadi, maka dia takkan heran pada langau-langau yang himpit dia sekarang.
Ya, kalau dia kenang pada kawan ni. Sebab ada orang macam tu. Ya, waktu kawan dia susah, dia all out. Berhabis modal pun tak apa macam tu. Sama punya fikirkan persahabatan ni. Ya, tapi bila kawan tu senang, dia tarik diri dia. Dia undur diri. Okey, tak apa, aku dah senang. Alhamdulillah aku undur ya. Tapi kalau kawan yang senang tadi, dia ingat kawan dia yang ni, rugi besar lah. Ya, rugi besar dia. Sebab ketika senang lah ramai orang-orang tiba-tiba jadi saudara kita. Tiba-tiba jadi kawan. Dia tak ada kena-mengena pun, dikena mengenakan dia juga. Dia ni dulu pernah duduk sebelah rumah saya tu. Duduk sebelah je pun. Tak tegur pun, tak kenal pun. Tapi dekat-dekat mengaku lah. Ni orang kampung saya ni, orang lain ni. Tapi bila time susah, time jatuh, nombor kat lari. Muncullah balik kawan yang tolong dulu tu. Jadi hargailah persahabatan. Ya, persaudaraan. Mencintai saudara hanya khusus dalam perkara kebaikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Hajar dan juga Imam An-Nawawi. Kebaikan di sini mencakupi perilaku-perilaku ketaatan dan perkara-perkara yang hukumnya mubah, harus, ya, baik urusan dunia maupun akhirat. Selain itu, kebaikan juga mengecualikan perkara-perkara yang dilarang. Sebab tu dalam persahabatan ini, kalau ada kawan yang kurang kesalahan, kawan yang baik dia akan beri teguran, dia akan bimbing, dia akan tegur dia. Ya, dia akan bagi nasihat. Sebab apa? Itulah persahabatan, itulah persaudaraan. Tapi bila time senang, muncul orang macam ni, itu bukan jadi persahabatan, itu dia bodek je. Pembodek akan timbul banyak lah. Itu memang resam dunia lah. Yang ketiganya, pengajaran hadis ini, Ibn Hajar menjelaskan secara spesifik bentuk praktikal daripada maksud mencintai saudara. Seperti dia mencintai dirinya sendiri. Beliau menyatakan yang bermaksud, lafaz kalimat la yu'minu, yakni tidak sempurna keimanan orang yang mengaku beriman. Pada hari yang diriwayatkan, Al-Mustamli menggunakan kata ahadukum. Manakala Imam Al-Usaili menggunakan kata ahadun. Sementara Imam Ibn Asakir, Imam Muslim dan juga Abu Haysaman menggunakan kata abdun. Apabila dikatakan bahawa seseorang yang melaksanakan perintah dalam hadis ini mencintai saudaranya, bererti imannya telah sempurna. Walaupun tidak melaksanakan rukun iman yang lain. Jawabnya, pengertian seperti ini diambil daripada kalimat li akhihil muslim, melihat sifat-sifatnya lain bagi seorang muslim. Jadi persaudaraan ini hanya melibatkan antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Adapun bukan daripada kalangan orang Islam, maka disebutlah persahabatan, kawan ataupun rakan, ya. Jadi sebab tu tingginya persaudaraan ini, sebab dia dalam berkaitan dengan akidah. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban dijelaskan la yablughu 'abdun haqiqatil iman. Seseorang tidak akan mencapai hakikat keimanan. Maksudnya adalah kesempurnaan iman lah. Kalau tak ada sifat prihatin ni, imannya tak sempurna lagi lah. Tetapi orang yang tidak melakukan apa yang ada dalam hadis ini, dia tidak menjadi kafir. Ya, sebab ini bukan cerita tentang bab akidah lah. Tapi iman yang sini, kesempurnaan iman tu, perasaan orang kata apa, sifat sebagai seorang mukmin tu. Tak ada rasa prihatin. Tak ada lah rasa apa-apa dengan rakyat Palestin tu, kena tiap-tiap hari kena bantai, kena apa, relax, lantak lah. Dah lebih setahun dah pun, pandai-pandai korang ni, tak boleh tuan. Ya, tak boleh itu. Sebab apa? Sebagai seorang beriman kena ada sifat prihatin. Sentiasalah doakan dia orang. Tak rugi pun kita doakan mereka ni lah. Ya. Kemudian yang lafaz kalimat ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana mencintai diri sendiri daripada kebaikan. Ya, kalimat al-khairu mencakupi semua ketaatan dan semua perkara yang dibolehkan di dunia dan akhirat. Sedangkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama tidak termasuk kategori al-khair. Sebab tu persaudaraan ini hanya melibatkan atas perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, perkara-perkara yang mencapai redha Allah, maka digalakkan. Adapun sebaliknya, sama-sama nak buat maksiat, sama-sama nak main judi, sama-sama nak mencuri, itu tak termasuk dalam ni lah. Walaupun kita kata pada kawan kita, engkau lah sahabat dunia akhirat aku,
sama-sama kita mencuri ya. Duk neraka pun sama-sama esok lah. Tak ada kena-mengena lah cerita ni lah. Ya. Adapun cinta adalah menginginkan sesuatu yang diyakini sebagai suatu kebaikan. Di mana Nawawi mengatakan cinta adalah kecenderungan terhadap sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang dicintai tersebut dapat berupa sesuatu yang dapat dirasa dengan deria, seperti bentuk, atau dapat berupa perbuatan seperti kesempurnaan, keutamaan, mengambil manfaat atau menolak bahaya. Kecenderungan di sini bersifat ikhtiari, kebebasan. Bukan bersifat alami ataupun paksaan. Bukan lagi dipaksa untuk mengasihi saudara kita. Kita dengar saudara kita sakit, jiran kita sakit tadi tu. Tak, kita perhati dengan dia, pertama kita pergi ziarah dia, kita bantu dia apa yang boleh kita bantu. Tak, nak mudahkan. Dan bila jiran kita tadi yang sakit tadi terlantar tu, dia sihat, kita pula rasa seronok. Padahal kita ni tak adalah apa pun, keluarga dia yang patut lebih seronok kan. Kita yang jiran sebelah pun alhamdulillah seronok juga tak. Dapat tengok dia kan, sama-sama dah dulu Allah, berpapah-papah, kakak-kakak nak berjalan. Hari ni alhamdulillah dah boleh jalan. Kan? Kena pula dia pun dah atas sebab waktu ujian datang tu berubah terus jadi orang yang baik. Hari pula datang ke surau ni alhamdulillah kan. Itu satu kebaikan tu. Kita rasa seronok pula kan. Pada kadang-kadang kita bukan ada apa sangat pun. Kan? Maksud lain dari cinta di sini adalah cinta dan gembira jika saudaranya mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Baik dalam hal-hal yang bersifat duniawi ataupun maknawi. Abu Zinad bin Siraj menyatakan, secara zahirnya hadis ini menuntut kesamaan, sedang pada realitinya menuntut pengutamaan. Kerana setiap orang suka jika dia memperoleh lebih daripada yang lain. Maka apabila dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, berarti dia termasuk orang-orang yang utama. Ibn Hajar memetik pernyataan Imam Al-Karmani bahawa termasuk daripada kesempurnaan iman juga membenci saudaranya daripada ditimpa keburukan. Sama seperti jika apabila sesuatu tersebut menimpa dirinya sendiri. Itu cakap tadi. Kalau dia tak suka, kalau dia ada pengalaman pernah kena scam dengan orang, maka bila dia tahu tengok jiran dia, sahabat dia, dia punya modus operandi dia lebih kurang sama je lah. Maka atas dasar itu dia nasihatkan, kau jangan. Ini semua scammer je ni. Mana ada orang melabur 100, minggu depan dapat 1000. Ya, mana ada, dia tak percaya kau betul. Ini Islamik punya lah. Tengok Tuhan yang pakai mari pun Pak Haji, pakai kopiah tadi. Tasbih sebesar penumbuk, takkan dia nak bohong kan. Kau janganlah percaya, aku dah ada pengalaman. Nasihatkan juga dah. Sebab dia tak nak. Sebab dia dah pernah kena. Ataupun dia ada pengalaman, tengok kawan lain dia kena. Dia tak nak orang ni kena. Pertamanya bila dia kena lagi sekarang, aku juga yang susah. Kan? Saya kata aku tak ada sihat. Ataupun kemudian kalau kena pada dia pula esok, keluarga dia kesiannya. Kan? Dah lah orang rumah pun gaji tak besar mana. Anak-anak pun kecil-kecil lagi tak. Tapi sebab dia ilmu dia tak ada. Kan, kawan ni dah pernah. Jadi itu kata tadi. Dia tak nak kalau orang tu dia mendapat keburukan. Padahal bukan kena pada dia pun. Kalau dia tak cakap pun tak ada masalah pun. Tapi sebab tak bukan. Nah, sebab dia fikirkan. Satu ini kita sama agama. Kan, duduk rumah pun dekat-dekat. Jadi atas keprihatinan itulah dia bagi nasihat tu. Tak? Kesimpulannya, yang pertama, mencintai orang mukmin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sekiranya ia berkaitan dengan perkara dunia, maka dihukumkannya sebagai sunnah. Tolong orang kan, memudahkan urusan orang. Sedangkan jika ia yang berkaitan dengan perkara agama, maka dihukumkan sebagai wajib mencintai saudaranya seperti mana yang dia perolehi. Dia dapat berkawan, dapat berjiran dengan seorang mana orang sama-sama akidah yang sama, tapi kawan tu memang tak amalkan agama pun. Maka atas dasar prihatin tadi dia cuba didik, dia cuba ajak, cuba pujuk. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau dapat ubah orang macam ni tuan-tuan, bayangkan setiap amalan yang dia buat tu semua masuk akaun kita. Dia dapat dia punya, kita dapat kita punya hasil dia tadi. Enggak. Padahal kita nasihat je pun, kita pun bukan ustaz mana tak, kita pun baru nak start je pun.
Tapi ini sebab ada dasar itu tak. Maka dia berubah, alhamdulillah tak. Setiap apa yang dia buat kebaikan yang kita ajar pada dia, semua masuk akaun kita. Ya, tak rugi pun. Kesimpulan yang kedua, seorang mukmin dan yang lain seperti satu jiwa. Dari segi pengamalannya, dia menyukai kebaikan yang ada pada saudaranya kerana dia menyukai kebaikan dalam dirinya. Kerana sesama orang percaya adalah satu jiwa. Begitu juga dia tidak suka melihat saudaranya mendapat apa yang tidak disukainya. Ya, benda-benda mudarat lah. Tapi beza pula. Kalau misal kata dia tengok saudara dia dapat nikmat, dia rasa tak suka. Itu lebih kepada hasad pula dah, dengki pula kan. Oh dia dapat, aku tak dapat. Tapi dia beza dengan prihatin ni. Ya. Kalau ada orang jiwa yang demikian, dia tengok kawan dia dapat nikmat, alhamdulillah tu rezeki dia, alhamdulillah suka dia, mudah hidup dia, ada juga. Itu. Tapi di sebaliknya prihatin, kalau dia tak ada sifat prihatin, dia masuk dalam sifat hasad. Hasad ini tak boleh tengok orang senang. Tak boleh tengok orang lebih pada dia. Mesti dia akan buat sesuatu. Sekarang ni kurang, dia akan mendoakan yang tak baik. Tak? Dia satu padam tu jatuh. Dia nak macam tu. Dia puas hati. Itu nafsu. Ya? Dia berlawanan dengan prihatin tadi. Prihatin dia tak ada sifat macam ni pun. Tak ada dengki pun. Kesimpulan yang ketiga, sebagaimana kita tidak mahu kesusahan menimpa ke atas kita, begitu jugalah dengan saudara kita. Maka dengan meringankan kesusahan daripada seorang Muslim, tidaklah dilakukan perkara itu, melainkan kerana sebuah cinta terhadap sesama Muslim. Itu je tak tujuan lain. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara orang yang akan dapat duduk di bawah arasy Allah. Ya, ini dua orang pemuda yang mana mereka bertemu dan mereka berpisah kerana Allah. Tak ada kepentingan duniawi pun. Kerana Allah semata-mata. Kita memberi teguran, memberi nasihat pada saudara kita kerana Allah, bukan sebab lain. Ya tuan. Wallahu alam. Jadi alhamdulillah kita selesai mengupas tajuk yang ke-15. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada tajuk yang ke-16, iaitu berjimat cermat dan sikap bersederhana. Sungguhnya apa yang baik itu daripada Allah SWT. Seorang kelemahan dan kekurangan, saya ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al hadza ja'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.